SOP merupakan satu kaedah untuk kita terus mengekang penularan wabak COVID-19, dan antara SOP yang paling ketara ialah penjarakan sosial, iaitu satu mekanisme untuk memastikan penularan atau jangkitan COVID-19 itu melalui droplet ataupun dipanggil titisan tidak berlaku dalam jarak yang dekat. Sebab tu kita mengikut panduan WHO ataupun World Health Organization jarak yang diperlukan dipanggil jarak selamat lah, penjarakan selamat, iaitu 1 meter kalau kita ukur lah Kita tahu bahawa kita ada satu akta yang sangat berguna untuk menangani COVID-19 ni, iaitu Akta 342 Akta 342 ini merupakan satu akta kawalan penyakit berjangkit memang di bawah kuasa Menteri Kesihatan untuk memastikan bahawa penularan dan jangkitan dapat dikawal dan dapat dicegah Untuk itu Akta 342 ini sebenarnya membantu untuk kita menangani COVID, dan ia diberikan kuasa kepada Menteri Kesihatan, dan kuasa itu boleh diturunkan kepada menteri-menteri lain, kepada pegawai-pegawai kerajaan dan agensi-agensi yang berkaitan untuk menguatkuasakan. Jadi peraturan dalam Akta 342 ini membolehkan kita menjalankan tanggungjawab untuk memastikan kepatuhan kepada SOP-SOP yang telah pun kita keluarkan. Apabila pandemik berlaku, kita bukan saja membaca ataupun menilai kes-kes di dalam negara. Kita kena juga menilai, membaca dan juga meneliti kes-kes yang berlaku di luar negara. Contoh yang diberikan ialah di negara China. Terdapat jangkitan semula COVID yang dilaporkan. Melalui kaedah ini, kita sebenarnya perlu melihat betapa kita sebenarnya tidak boleh alpa, tidak boleh leka dalam menunaikan tanggungjawab mematuhi SOP. Pertama, tadilah protokol pertama, kita mesti pastikan negara kita sentiasa dikawal, tidak ada kemasukan dibanjiri oleh warga-warga asing, bukan warga negara, kecuali warga negara Malaysia yang nak balik. Kedua, kita perlu terus patuh kepada movement control tu. Maknanya kita perlu, kalau tak ada apa-apa nak buat di luar, stay home. Kita duduk di rumah dan pastikan kita asingkan diri kita dengan perkara yang tidak kita perlu lakukan. Yang ketiga, tentu sekali penjarakan sosial, dan yang keempat, jangan kita lupa untuk melindungi diri sendiri, iaitu dengan memakai pelitup hidung dan muka, dan juga jangan lupa untuk kerap mencuci tangan dan juga menjaga kebersihan diri lah. Dan di rumah perlu sentiasa dicuci lah tempat-tempat yang sentiasa kita gunakan, dan kita sanitize sesekali untuk pastikan kebersihan itu terjamin. Dan pelajaran yang kita dapat daripada negara luar ini bukan berlaku hari ini. Kita mesti lagi perlu berhati-hati sehingga vaksin ditemui lah. Dan vaksin ini sedang rancak dibangunkan oleh pelbagai pihak dan sekiranya vaksin ini ditemui, kita masih lagi perlu mengamalkan norma baru, dia panggil norma baharu ni, iaitu norma-norma yang telah pun kita terangkan dari awal tadi. Kita sebenarnya dapat lihat ada mula kes kita kesan di bulan Januari tahun 2020, sehingga itu gelombang pertama dapat kita sekat. Kita ada gelombang kedua yang mana sehingga hari ini kita dapat flatten the curve sehingga 1 digit lah. Mula kita risau juga dia naik double digit, kemudian naik 3 digit Pada 14 Februari sebenarnya JP Morgan dengan penafsir menafsirkan bahawa kemungkinan besar Malaysia akan cumulatively jangkitan COVID tu meningkat pada angka 6,000. Tetapi alhamdulillah kita berjaya sekat penularan COVID-19 ni
pada waktu tersebut hanya bawah 4,000 kes yang positif COVID. Ini satu kejayaan besar bagi Malaysia. Antara kejayaan yang berlaku bukan kerana dia datang sendiri nak flatten the curve, tetapi kepatuhan masyarakat terhadap SOP yang dikeluarkan, iaitu stay home. Kita menghadkan pergerakan. Kita mulakan langkah dengan memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu MCO. Dan kita ada MCO, kemudian kita enhance MCO. Kita ada MCO yang diperketatkan di setengah-setengah tempat. Contoh di Simpang Renggam, contoh di Pasar Borong Selayang dan Pasar Borong Kuala Lumpur. Contoh di Selangor Mansion, Melayan Mansion dan juga kawasan Masjid India. Itu kita ada dipanggil PKP diperketat ataupun enhance MCO. Dan juga ada MCO selepas itu ialah MCO bersyarat ataupun Perintah Kawalan Bersyarat, di mana hampir separuh industri dibenarkan untuk beroperasi semula. Dan apabila kita berjaya mengekang dan juga melihat bahawa kepatuhan tu sangat baik dan penurunan COVID-19 pun menurun ke single digit pada hari ini, maka kita dapat melaksanakan PKP pemulihan, iaitu Recovery MCO. Ini kejayaan besar negara kita sehingga hari ini 15 hari bulan 6 bermula kita buat MCO pertama pada 18 hari bulan 3 bulan 3 kita melalui fasa MCO bersyarat, kemudian fasa MCO pemulihan. Dan dalam masa fasa MCO tu ada enhance MCO ataupun MCO bersyarat, dan ada juga kita buat setengah-setengah tempat kita target kita targeted approach MCO tersebut, seperti di Sungai Lui yang di mana kita hadkan pergerakan tempat-tempat tertentu yang dikatakan dijangkiti COVID-19. Jadi banyak faktor sebenarnya yang menyumbang pada kejayaan PKP kita ni, dan norma-norma baru yang diamalkan dan juga dedikasi pasukan. Setiap kes COVID yang dijangkiti, kita masukkan mereka ke hospital. Kes-kes positif COVID tu kita rawat di hospital. Sama ada dia bergejala atau tak bergejala, as long dia positif COVID, kita letakkan di hospital. Dan hospital yang kita telah gazetkan di negara kita, ada 7 hospital COVID yang khusus kita dah gazet sebagai hospital COVID, dan 40 hospital lain yang kita jadikan sebagai saringan. Jadi dengan adanya langkah tersebutlah, ini salah satu kejayaan besar. Yang kedua, bukan sahaja mereka yang bergejala, tak bergejala tetapi positif COVID dirawat di hospital, kita juga kuarantin wajib mereka yang dikenali sebagai PUI atau Person Under Investigation, ataupun mereka yang kontak rapat kepada kes-kes positif. Jadi dengan adanya kuarantin 14 hari ini sebenarnya telah membawa kejayaan yang besar dalam kita mendatarkan keluk COVID-19. Sebenarnya ini isu public health, isu public health emergency ataupun kesihatan awam yang memang sebenarnya ada standard-standard tertentu untuk kita patuhi dan kita laksanakan tanggungjawab. Dan kita mengikut lunas-lunas yang diberikan oleh WHO juga terhadap isu rawatan, isu kuarantin, isu saringan, isu berkaitan dengan surveillance ataupun pengawasan kepada rakyat kita lah. Jadi perkara ini sebenarnya dilaksanakan oleh kita di kementerian, diketuai oleh pakar-pakar dalam bidang public health atau kesihatan awam, dan kita pun ada pakar-pakar dipanggil infectious disease physician dipanggil infectious disease physician yang beroperasi di banyak hospital dalam negara kita. Dengan blending dengan kerjasama semua pihak, kita mengeluarkan kaedah-kaedah terkini untuk memberi rawatan kepada pesakit COVID-19. Kita juga sering melihat kepada kejayaan-kejayaan negara luar juga untuk merawat. Dan saya sebagai Menteri Kesihatan, kalau ada peluang yang diberikan, kita boleh berhubung dengan WHO menggunakan virtual apa tu panggil video conferencing
dengan WHO, dengan World Health Assembly, dengan rakan-rakan Minister Kesihatan daripada negara-negara Commonwealth, daripada negara-negara OIC dan ASEAN. Dan untuk itu, untuk membangunkan vaksin ialah satu cabaran besar kepada negara dan juga dunia. Kerana nak bangunkan vaksin ni dia perlu melihat pada keserasian dan juga kepada kesan-kesan sampingan sekiranya berlaku. Yang kedua ialah kita berhadapan dengan berita-berita palsu, terutama sekali data-data yang mengelirukan dan juga berita-berita mengatakan bahawa ada jangkitan di satu tempat yang mana bukan, dan juga ada yang menulis kes-kes COVID meninggal dunia, dan benda perkara-perkara seperti inilah sebenarnya yang kadang menyebabkan kita terasa bahawa itu ialah satu yang tidak patut dilaporkan oleh mereka yang tak bertanggungjawab. Yang seterusnya ialah kita selalu berhadapan dengan unsur-unsur yang mana mereka tak dapat first line rawatan kerana kekurangan maklumat. Jadi sebab tu sehingga hari ini kita mengemukakan supaya masyarakat mendapat maklumat yang tepat daripada media, daripada aplikasi MySejahtera dan juga daripada sebaran-sebaran berita yang tepat daripada Kementerian Kesihatan itu sendiri. Jadi saya sebagai Menteri Kesihatan, tugas yang paling penting bagi saya ialah membuat kesiapsiagaan kesiapsiagaan segala perkara, hospital, makmal terutama sekali makmal untuk test tu mencukupi, menyediakan human resource ataupun tenaga manusia, bilangan doktor yang cukup, bilangan nurse yang cukup, dan juga kita pastikan bahawa katil-katil mencukupi untuk kita jangka sama ada dia makin menurun ataupun worst case scenario dia meningkat semula. Jadi perkara inilah yang kita laksanakan secara harian dan juga pastikan bahawa cabaran yang kita hadapi ini dapat diatasi dengan baik. Kita lihat perkembangan yang berlaku sekarang ni, pasukan perubatan kita, pasukan frontliner kita sebenarnya telah membuat yang terbaik lah. Dan ini perkembangan yang sangat sihat dan diakui lah oleh pasukan perubatan expert daripada negara China yang melawat negara kita pada akhir April, awal Mei yang lalu. Mereka mengakui bahawa dan juga kagum dengan cara mana kita memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap menyekat penularan COVID-19 dan juga merawat pesakit-pesakit COVID sama ada di pusat-pusat rawatan ataupun mereka di kuarantin, di pusat-pusat kuarantin dan juga di rumah.